Assalamualaikum, bersama saya Sabrina Baaz dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 6 Disember. Program Desa Lestari di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar Persekutuan dilihat sebagai langkah positif dalam memberi pelbagai manfaat kepada ahli koperasi yang berdaftar di bawah Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS, terutama dalam menjana ekonomi masyarakat luar bandar. Antara yang mendapat manfaat dalam program itu Koperasi Marais Center Tenem Berhad yang menerima dana berjumlah RM1 juta termasuk sebuah van untuk kegunaan ahli koperasi berkenaan. Pengerusi LKTNS Datuk Abdul Ghani Mohamed Yassin berkata menerusi program ini, koperasi berkenaan berjaya membina sebuah pusat pemprosesan kilang beras dan menaik taraf jalan konkret ke pusat pemprosesan kilang beras tersebut di Kampung Marais Lama, Tenom. Apabila kita buat program untuk penanaman padi ini, maka apabila sudah diproses dan menjadi beras, koperasi ini akan membekalkan kepada anak syarikat Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah, iaitu seberas Sendirian Berhadlah untuk dibungkus semula atas jenama seberas ataupun SLDB. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan kunci van panel kepada Koperasi Marais Center Tenom Berhad di Kota Kinabalu. Tambah beliau, program seumpama turut dilaksana di beberapa kawasan koperasi lain yang berdaftar di bawah LKTNS seperti di Inanam Kota Kinabalu dan Kundasang Ranau yang tertumpu kepada bidang ekopelancongan. Sementara itu, pengerusi Koperasi Marais Center Tenom Berhad James Ranggi mengakui program ini membantu dalam memajukan lagi koperasi di luar bandar. Ini adalah satu komitmen kerajaan, terutamanya daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dia memberikan kemudahan asas kepada kami agar untuk dapat menjalankan aktiviti ataupun program perniagaan koperasi lah, dan agar dapat menambahkan pendapatan pada ahli koperasi. Pembudayaan, inovasi dan kreativiti perlu diterapkan dalam kalangan warga kerja Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK. Ia penting bagi meningkatkan lagi kecekapan dan penyampaian perkhidmatan sekaligus mampu bersaing dalam perkembangan global yang semakin mencabar. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nurliza Awang Alip berharap lebih banyak pembaharuan dicipta yang dapat membantu warga kerja di BKK menambah baik kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sambutan alhamdulillah, rata-rata staf sudah mula menambah minatlah, dan saya juga tadi meminta kalau boleh biarlah inovasi ini dibudayakan dalam DBKK, bukan sekadar untuk pertandingan tahunan tapi lebih kepada sebahagian daripada culture, dan saya juga ada meminta kalau boleh ada sesi-sesi ruang-ruang untuk interaksi tidak formal diperkerapkan lagi lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Hari Inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 2022 di Ibu Negeri. Pertandingan ini menyaksikan kumpulan sektor operasi serta sektor perancangan dan pembangunan memenangi anugerah emas sekaligus membawa pulang wang tunai RM1,500, sebuah trofi dan sijil penyertaan. Kumpulan sektor operasi turut memenangi anugerah perak dan menerima wang tunai RM1,000 beserta trofi dan sijil penyertaan. Perasaan gembira lah, gembira kerana kita dapat memenangi anugerah emas lah bagi projek ini, dan kita berasa sangat positif lah kerana projek ini telah berjalan selama 3 tahun dan akhirnya kita dapat mencapai kemenangannya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab sekali lagi kami memenangi anugerah inovasi di BKK. Kami sangat gembira lah menerima anugerah ini. 9 kumpulan inovatif dan kreatif KIK melibatkan 47 kaki tangan di BKK menyertai pertandingan anugerah inovasi Mayor ini yang terbahagi kepada 2 kategori, iaitu kategori reka cipta dan kategori penyampaian perkhidmatan. Seramai 10,000 murid B40 daripada 80 sekolah rendah di 20 daerah di negeri ini masing-masing menerima sumbangan set alat tulis daripada Persatuan Sumber Harapan Sabah. Sumbangan itu sekaligus berjaya dicatatkan dalam Malaysia Book of Record MBOR sebagai pemberi sumbangan alat tulis terbanyak dalam negara. Menurut Presiden Persatuan Sumber Harapan Sabah, Josephine Hadi Kusumo, pemberian bantuan itu bagi meringankan beban ibu bapa dan sebagai penyuntik semangat kepada murid-murid dalam menimba ilmu.
untuk memberikan fokus dan tumpuan kepada pembelajaran murid-murid dan kanak-kanak daripada kumpulan B40, bagus kita bagi sokongan dari segi alat tulis dan buku latihan kepada keluarga yang kurang kemampuan. Beliau berkata demikian selepas majlis menyampaikan sumbangan set alat tulis kepada murid Sekolah Kebangsaan SK Mesilau. Pengagihan sumbangan tersebut adalah yang terakhir bagi tahun ini sejak dilaksanakan Januari lalu. Terdahulu, Guru Besar SK Mesilau Ajirin Sampin dalam ucapannya berkata pihaknya amat berbesar hati dengan sumbangan tersebut dan berharap lebih banyak pihak tampil membantu golongan yang memerlukan. Seramai 208 murid termasuk 22 murid prasekolah SK Mesilau menerima sumbangan alat tulis ini. Perasaan saya gembira lah dapat macam ini. Saya manfaatkan dia belajar bersungguh-sungguh sehingga sampai universiti. Gembira, bersyukur, berterima kasih sebab terpilih mendapat sumbangan daripada NGO. Persatuan Sumber Harapan Sabah merupakan badan bukan kerajaan NGO yang ditubuhkan sejak 2007. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan baru semalam tidak banyak berubah dengan 100 kes berbanding 102 kes Ahad lalu. Jumlah sampel ujian juga tidak banyak berubah iaitu 1,044 berbanding 964 sebelumnya. Bagaimanapun kadar penularan lebih rendah daripada 9.58% daripada 10.58% hari sebelumnya. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 3 daerah merekodkan jangkitan 2 angka dengan Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi iaitu 53 kes atau 53% daripada jumlah kes baharu di Sabah diikuti Putatan dan Tuaran. 16 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. 98 kes yang direkodkan berada dalam kategori 2 serta masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan kategori 4. Ibu bapa perlu mengawasi penggunaan gadget seperti telefon pintar dan tablet dalam kalangan kanak-kanak. Ini kerana pendedahan gadget dalam tempoh masa yang panjang boleh menjejaskan perkembangan kanak-kanak. Pakar Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan Luyang Dr. Nurhanani Abdullah berkata ia termasuk masalah fizikal dan mental yang mendorong kepada masalah pertuturan, masalah penglihatan dan gangguan terhadap perkembangan motor kanak-kanak. Beliau bagaimanapun tidak menafikan penggunaan gadget penting dalam zaman teknologi kini, namun ibu bapa perlu bijak memantau anak-anak bagi mengelak perkara yang tidak diingini. Harapan saya adalah kita jangan biarkan anak-anak kita melihat tablet tanpa pengawasan dan pada peringkat umur bawah daripada 2 tahun seboleh-bolehnya tidak mendedahkan mereka kepada tablet ataupun telefon lah, smartphone dan sebagainya. Dr. Nurhanani menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Baini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Aplikasi digital merupakan antara pilihan masyarakat masa kini yang inginkan urusan semudah di hujung jari. Ini termasuk mendapatkan bahan bacaan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Meskipun demikian, masih ada yang gemar dan lebih selesa dengan pembacaan buku fizikal. Laporannya bersama wartawan Zarid Sofia Daud. Dalam usaha menjadikan Malaysia negara membaca menjelang 2030, pelbagai inisiatif direncana termasuk melalui Dekad Membaca Kebangsaan DMK. Tidak mahu ketinggalan menyokong objektif DMK, Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah menganjurkan pasar buku UMS DBP 2022 pada penghujung November lalu. Tidak hanya melibatkan penjualan buku, ia turut diisi pelbagai aktiviti pembukuan dan kesusasteraan melibatkan 10 pempamer antaranya Dewan Bahasa Pustaka Brunei Darussalam, UMS Invest dan penerbit Universiti Malaysia Kelantan. Bukan setakat kita memanggil pempamer buku, tetapi kita juga
ada wacana ilmu, membincangkan tentang buku-buku yang baru terbit, ada moderator, kita juga ada program membaca cerpen, ya. Dan audiens dia bukan sahaja tertakluk kepada pelajar-pelajar universiti, kita juga memanggil orang luar dan juga kanak-kanak. Antara matlamat utama kita ni, satunya sebagaimana yang disebut oleh Dato' Dr. Ramzah tadi kan, bahawa sememangnya di Sabah ni kita masih kurang. Kita masih kurang ruang untuk kita mempromosikan buku-buku khususnya yang ditulis oleh penulis-penulis tempatan, ya. Dunia kini terdedah dengan peralihan gaya hidup generasi baru yang turut menyebabkan anjakan budaya membaca bahan bacaan fizikal kepada bahan digital. Namun, bagi penggemar dan penerbit buku fizikal, kepuasan lebih dirasai melalui genggaman bahan bacaan berbanding paparan melalui skrin peranti moden. Justeru, medium seperti pasar buku inilah terus menjadi pilihan mereka. Pasar buku ni sebenarnya sangat bagus, terutamanya para pelajar dan juga kaki tangan dah, terutama macam saya sendiri, untuk kita menambah lagi ilmu pengetahuan lah. Kalau personally saya lebih suka kepada yang buku yang berbentuk fizikal lah, sebab kalau mungkin lebih, orang cakap lebih feel lah kalau kita baca. Dia amat bermakna untuk kami sebagai penulis, sebab inilah platform yang kami boleh gunakan untuk memperkenalkan buku-buku penulisan kami lah. Buku macam ini is very important because apa yang kita hasil adalah leisure reading, adalah berilmu, tetapi ada satu sektor lagi, iaitu para industri. They are looking for something. They are looking for something that they can actually use from the terbitan, especially selepas pandemik ini. The landscape of business, the landscape of ekonomi sudah bertukar. Buku adalah jendela dunia. Melaluinya, kita dapat mengenali dunia, budaya, sejarah maupun input semasa. Digital atau fizikal, kedua-duanya hanyalah medium pengantara antara ilmu dan masyarakat. Zari Sofia Daud, RTM. Sekian Berita Pagi Sabah, saya Sabrina Baas. Salam hormat. Sabah.